have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firdaus Azhari bin Muhammad di BSU dari kelas 5F. Okey. First, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madam Aziati kerana telah memberi tugasan yang amat banyak cabaran yang kami lalui. Okey, ini adalah pembahagian tugas daripada kumpulan kami. First, sayalah Firdaus Azhari, yakni ketua kumpulan menyunting video dan membina slide pada pendahuluan. Intro ni. Yeah, boy. Okay. Yang kedua, di sebelah saya adalah Idris Hakim, jejaka yang bertokoh. Tugas dia adalah sediakan bahagian serta membina video dan membina slide pembentangan untuk bahagian cabaran dan kesimpulan. Okay. Di bawah saya pula adalah jejaka Hafiz. Dia menyediakan majalah bahagian sendiri dan bantu menyunting video. Di sebelah Hafiz adalah Hanafi. Dia sediakan majalah bahagian sendiri dan bantu menyunting video juga. Okey, di bawah sekali adalah jejaka yang berkacamata yang bernama Badi'uz Zaman. Tugas dia adalah sediakan majalah bahagian sendiri juga dan bantu menyunting video. Okey. Itu adalah pembahagian tugas daripada kami. Okey, penyediaan majalah. First, kami membuat perbincangan bersama dan lepas habis perbincangan kami mengagih tugas setiap ahli membuat bahagian majalah tentang daerah masing-masing, dan selepas itu membina majalah, dan selepas membina majalah kami mengumpulkan dan menggabungkan bahagian majalah tersebut beserta dengan slide pembentangan. Dan tak ada ribut, tak ada hujan, tiba-tiba PKPB datang. Kami mendapat tugasan baru, yakni membuat rakaman. Setiap ahli menceritakan bahagian majalah tentang daerah masing-masing. Ketua kumpulan, saya menceritakan proses penyediaan majalah. Saya. Okey. Selepas itu, kami menggabungkan rakaman seperti yang kami buat inilah. Okey, itu saja. Okey. Wait a minute. Okey. Ini adalah cover depan majalah kami yang bertajuk Kembara Daerah, yang menggunakan font Lucida Calligraphy. Atas dengan bawah sama je. Slogannya, daerah yang tak dikenali jangan disangka tiada keistimewaan tersendiri. Gitu. Okey, gambar-gambar ini kami mengambil dalam sosial Google lah. Dalam Google je senang. Itu je. Dan tampal-tampal dan sedikit design-design yang kami ubah sesuai. Okey, seterusnya ini adalah ahli kumpulan kami. Di atas bernama Muhammad Hafiz bin Ismail, menceritakan keistimewaan di Kedah. Di bawah dia
Saya Firdaus Azhari bin Muhammad alias Muhammad Badruddin menceritakan keistimewaan di Kemaman Terengganu. Muhammad Hanafi bin Zulkarnain menceritakan keistimewaan di Laut Pahang. Okey, Muhammad Idris Hakim bin Muzaffar Shah menceritakan daerah Jelebu di Nogoli 9. Okey, Muhammad Badi'un Zaman bin Muhammad Khairuddin menceritakan di daerah Semenyih di Selangor. Okey, next. Okey, macam orang nak saleh royak kata-kata, first come first serve lah. Okey, saya presenter pertama akan menceritakan tentang apa tempat menarik di Kemaman. Okey, menurut pencarian penulis sejarah daerah Kemaman ni, dikatakan bermula apabila tersebutlah beberapa kisah pada zaman dahulu kala. Kisah yang pertama, dia ada 3 kisah. Kisah yang pertama, seorang sejarawan yang berasal daripada negara Mesir bernama Ptolemy bertanggungjawab membuat peta dunia, termasuklah peta semenanjung tanah Melayu. Sejarawan ini telah menyebut daerah Kemaman sebagai Kol, manakala daerah Kuala Terengganu pula sebagai Puimula. Kisah kedua, pada sekitar tahun 1700 sebelum tahun 1699. Okey, Cik Wan Teh yang berketurunan bangsawan Kuala Pahang telah berhijrah ke daerah Kemaman. Berikutan telah berlaku persengketaan di Pahang. Beliau menjadi peneroka pertama di kampung Bukit Kuang, Kemaman. Untuk pengetahuan, Bukit Kuang tu kampung saya ya. Sebelum itu, orang Sakai telah lama mendiami kawasan ini. Tetapi setelah kedatangan orang Melayu, orang Sakai berhijrah jauh di pendalaman daerah Kemaman. Kemudian Cik Wan Teh berpindah ke Tanjung Geliga di muara Sungai Kemaman bagi mencari kawasan yang lebih selamat, dan akhirnya beliau berpindah ke Mukim Cukai yang lebih stabil dan selamat daripada ancaman lalu. Okey, itu kisah yang kedua. Kisah ketiga pula, kisah ini pula menyatakan Kemaman ini diteroka oleh Lebay Saris, iaitu seorang bangsawan dari Patani Siam. Okey, itu yang terdapat kisah-kisah dulu kala di Kemaman Terengganu Darul Iman. Bentuk, okey, saya ceritakan sedikit bentuk muka bumi daerah Kemaman ini terbahagi kepada 3 kawasan utama, iaitu kawasan pantai, kawasan pedalaman dan kawasan kaki bukit. Terletak hanya beberapa kilometer dari pantai. Dekat je. Okay. Kawasan pantai mempunyai bentuk muka bumi yang rendah dan rata, dan majoriti penduduk di sini lebih tertumpu kepada aktiviti menangkap ikan. Menangkap ikan. Kawasan ni juga memanjang sejauh kira-kira 38 batu dari Kuala Kemaman
ke Kerteh. Lebih separuh daripada penduduk Kemaman tertumpu di kawasan ini. Kawasan pedalaman daerah ini pula mempunyai bentuk muka bumi tanah tinggi yang berbukit bukau. Kawasan ini kaya dengan hasil biji timah, tanaman kelapa sawit dan kayu kayan. Di samping itu, kawasan kaki bukit daerah ini mempunyai jumlah penduduk kedua ramainya. Kawasan ini terletak di antara kawasan pesisiran pantai dan kawasan pendalaman. Aktiviti utama penduduk kawasan ini adalah rata-ratanya bekerja sebagai petani lah. Daerah Kemaman mempunyai 2 buah pelabuhan iaitu di Mukim Kerteh dan di Teluk Kalong. Industri di daerah Kemaman lebih berasaskan petroleum dan keluli. Daerah Kemaman juga mempunyai bandar di sepanjang pantai, bermula dari Bandar Cukai, mempunyai kompleks membeli belas seperti Kasar Limbung dan Center Point. Orang panggil. Bandar Baru Kijal pun ada, dan bandar Perainan Kijal yang ada dulu nama hotel dia Awana Kijal Hotel and Resort. Sekarang dia dah tukar nama, orang panggil Resort World Kijal. Okey, dekat Pekan Kemasik, yang di situ terdapat kompleks membeli belah. Ada mall. Dekat Kemaman ni ada satu je mall. Nama mall tu Mesra Mall. Mesra Mall tu dan juga Bandar Kerteh ada kompleks Petroleum Petronas. Ada kilang Petronas, kita boleh lalu tengok kiri kanan. Itu. Okey. Sebelum saya pergi ke majalah seterusnya, tulisan yang saya guna ini adalah Times New Roman, yang bersaiz 12. Sama je, cuma yang ni dia sebelah kiri tu dia tulisan besar, yang sebelah kanan tu hanya tulisan campur. Yang atas tu gambar saya ambil dekat Google, yang bawah pun sama. Google tu jangan pandang muka Abang Silap tu. Google. Boleh saya bantu? Saya mencari shampoo. Ini rangkaian baru dari Herbal Essences. Saya guna yang ini. Saya suka herbal ni. Kelapa dan orchid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Apa masalahnya, Encik? Rangkaian baru Claro Herbal Essences. Rambut cantik menawan yang menajuk. Okay, next kita pergi ke majalah seterusnya. Okay, tempat menarik yang terdapat di Kemaman adalah yang pertama, Taman Rekreasi dan Zoo Kemaman. Zoo Kemaman ni merupakan penampilan utama untuk melihat pelbagai spesies mamalia, reptilia dan haiwan menarik lain. Malah di Terengganu, Zoo Kemaman adalah yang paling menarik untuk melihat haiwan pembohong. Lokasinya hanya sekitar 8 km dari Bandar Cukai Kemaman dan lokasi agak jauh. Agak jauh ke kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun, masih mudah diakses dengan kenderaan. Antara haiwan-haiwan pembohong yang menjadi perhatian pengunjung di sini adalah buaya, harimau, burung merak, gajah, tapir dan pelbagai jenis reptilia eksotik lain seperti kura-kura, labi-labi dan ikan naga. Di sini terdapat juga taman air mini yang sesuai untuk golongan kanak-kanak bersuria dan bermain air lah. Dan terdapat juga satu gelongsu air yang
yang berliku-liku, yang semestinya buat anak-anak tidak sabar-sabar untuk mencubanya. Landscape di dalam zoo ini memang sangat cantik dan konsepnya lebih kepada kebun binatang di kebun. Terdapat banyak juga pokok-pokok eksotik yang menjadi hiasan pekarangan kebun binatang seperti pokok bonsai, bunga raya, bunga orkid, bunga kertas dan sebagainya. Bagi yang nak rasai pengalaman melihat haiwan dengan cara yang berbeza, anda juga boleh menyewa kereta kuda di sini. Okay. Tempat yang kedua adalah pusat santuari penyu daerah. Anda ingin melihat pusat penetasan telur penyu dan merasai pengalaman meninggalkan anak-anak penyu ke pantai? Apa kata ke santuari ini yang merupakan pusat pemeliharaan dan pemeliharaan penyu yang terdapat di Kelteh. Okey, jalan-jalan menuju ke sini dari jalan utama tidak berturap, namun masih mudah untuk diakses dengan kenderaan. Selain itu, pantai di sini juga sangat cantik untuk bergambar, berselfie dan sebagainya. Destinasi santuari penyu ni banyak orang luar tidak tahu, mungkin kerana lokasinya yang jauh sedikit dari bandar cukai tu. Namun, santuari ini tetap ada penampilannya tersendiri untuk melihat dengan lebih dekat haiwan yang memang dan sensitif kepada bising. Pusat konservasi penyu ni ditubuhkan sebagai langkah untuk menjaga populasi penyu di perairan pantai Terengganu. Telur-telur penyu yang berada di sepanjang pantai ini akan dikutip dan dieram di kawasan khas di santuari ini. Selepas menetas, anak-anak penyu ini akan dilepaskan ke laut sambil dipantau untuk mengelak menjadi mangsa binatang lain. Satu tempat menarik di Kemaman yang mesti anda lawati untuk belajar akan minat penyu dalam ekosistem marine di perairan Terengganu. Okey, tempat yang ketiga adalah Pantai Teluk Magnet aka Monica Bay. Pantai ini sering menjadi destinasi santai orang di hujung minggu petang. Pantai ini berjaya pantai peranginan seperti di Cerating kerana permukaan dasar pantainya yang tidak dapat diharapkan. Cerating tu dekat Pahang. Untuk pengetahuan, Kemaman ni adalah dekat dengan sempadan Pahang, Kuantan. Okey, okey. Subjek-subjek untuk gambar seperti pokok-pokok yang tumbuh meninggi dan tersusun teratur memang sangat menarik untuk anda menghasilkan satu foto landscape yang cantik. Selain itu, terdapat banyak wakaf dan pondok rehat yang berada di bawah redupan pokok-pokok di sini. Waktu-waktu tengah hari, bahang mentari tidaklah terlalu dirasa sebab tengah hari dia memang kita nampak panas, tapi angin dia memang kuat. Jadi rasa panas tu tak ada. Memang sesuai untuk lihat ke kelah ke pada waktu tengah hari. Kalau petang lagilah ramai orang. Okey. Seterusnya kita pergi yang ke majalah lain lah, majalah interaktif untuk tempat daerah Kemaman ni. Sebelum tu font yang saya gunakan ni adalah semuanya ada font Times New Roman, dan gambar itu saya mengambil dari sumber Google.
cap rambutan. Pilihan bijak sejak tahun 1983. Beras cap, 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 cap rambutan. Beras cap rambutan, beras pilihan Bernas, dijamin pilihan bijak. Okay, next. Okay, tempat yang keempat. Mesti dah penat-penat pergi jalan-jalan, takkan tak lapar Oh, dekat Kemaman ni kena cuba sata dengan otak-otak, bukan otak-otak ya, otak-otak, not brain. Otak buat apa nak makan? Itu bukan zombie. Okay, kalau untuk makan macam otak-otak dengan sata ni, sesuai dekat warung otak-otak Cik Wan. Jika bercuti ke Kemaman tidak lengkap percutian dan anda yang tidak mencuba makanan yang popular di sekitar orang, sata dan otak-otak. Destinasi yang sangat popular di daerah Kemaman adalah warung otak-otak Cik Wan yang terletak di Kampung Gelega. Lokasi sangat mudah dicari dari jalan utama di Bandar Cukai. Selain otak-otak dan sata, terdapat banyak lagi makanan tradisional yang boleh anda rasai seperti pai hikam, kepuk lekor, orang Terengganu panggil kepuk ronde. Lepas tu laksa dia bukan laksa kuah masak, laksa kuah ikan, kuah putih namanya. Lepas tu pulut lepa ni pulut panggang dan sebagainya. Okay, lokasi warung ni juga tidak jauh dari Simpang ke Pantai Monica Bay, dekat je. Lepas enjoy dekat pantai tu, pergilah makan, lapar semua dia. Okay. Memandangkan warung ni sangat popular, jadi tidak heran lah kalau kena tunggu lama dan kadang-kadang tempat makan pun penuh. Pada hujung minggu lah standard. Hujung minggu memang ramai orang luar pun datang jauh-jauh makan. Kedai ni memang ramai setiap hujung minggu dan musim cuti. Jadi jika situasinya begitu, apa kata anda bungkus sahaja dan makan di tepi pantai Teluk Makni yang dekat Monica Bay tu, lagi best. Kalau tak nak makan kat kedai lah, makan kat kedai tengok jalan je. Ni bungkus kita tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di pantai ini terdapat banyak kolam dan wakaf yang sangat redup. Banyak wakaf-wakaf kat pantai tu. Sesuai lah untuk anda berkelah bersama keluarga sambil layan angin pantai yang bertiup kencang. Yang seterusnya, yang kelima, Telaga Simpul Pantai Marina. Soalan dan suka soalan. Bukan saya. Telaga Simpul Pantai Marina ini adalah pantai sebenarnya. Orang panggil dia Pantai Marina. Telaga Simpul tu dia ada sejarah dia. Dulu orang-orang nelayan lepas balik daripada Ngai Kang, dia akan singgah dekat Pantai Marina ni dan mandi dekat Telaga Simpul tu. Sama-sama dululah. Lepas tu lepas dia orang dah mandi, dia akan buat tanda seperti dekat pokok tu ada satu pokok besar, dia macam daun pandan tapi bukan daun pandan, daun besar. Lepas tu dia akan simpulkan daun tu. Sebab itu orang panggil Telaga Simpul. Itu sama-sama dulu kisah-kisah dongeng dulu lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Di pesisir Muara ni juga terdapat
mereka yang kaki pancing, banyak kaki pancing bertenggek santai di atas batu dengan batang pancing masing-masing. Seterusnya menuju ke sini juga anda akan melalui Kemaman Supply Base KSP Kilang. Dan jika bernasib baik, anda boleh melihat pelantar minyak yang sangat besar yang boleh anda lihat dari jauh. Besar dia, macam memang jauh tapi nampak tu dia memang besar lah, pelantar minyak. Pelantar minyak besar. Dan satu lagi, dekat Pantai Marina ni kita boleh hiking. Dia ada satu bukit ni, dekat atas sekali tu dia ada rumah api. So sesuai untuk waktu pagi dan petang untuk orang hiking. Ramai orang hiking kat sini. Dan bila sampai dekat atas sekali boleh naik dekat rumah api tu dan tengok pemandangan laut yang berada di sekitar situ. Dan boleh tengok suasana kampung Bukit Kuang. Okey, seterusnya Kelip Sungai Yahya. Pelancong yang bercuti ke Kemaman boleh merasai pengalaman melihat kelip-kelip di Sungai Yahya yang berlaku di antara jam 8 malam hingga 10 malam. Kelip-kelip di sini banyak mengerumuni pokok-pokok di sepanjang tebing sungai dan kebiasaannya akan membiak di antara bulan Julai, Oktober hingga Oktober pada setiap tahun. Teruskan dan berminat untuk merasai pengalaman ini, anda boleh berurusan dengan Taman Rekreasi dan Zoo Kemaman. Lokasi jati Sungai Yahya juga hanya bersebelahan dengan Zoo Kemaman ni. Dia dekat dengan zoo. So siapa nak tengok kelip-kelip pada waktu malam, bolehlah pergi dekat sini murah je. Okay, seterusnya kalau tak tahu nak cari hotel yang ataupun nak cari hotel resort ke view yang cantik, di sini ada. Nama dia Al Safina Beach Resort dan restoran ada sekali. Okay, destinasi penginapan tepi pantai yang sangat sesuai untuk mereka yang ingin keselesaan. Hotel yang bertaraf 3 bintang ni ada kolam renang tertutup bersebelahan dengan bangunan villa. Selain itu, destinasi ini sangat terkenal dengan menu makanan Timur Tengah seperti ayam kapsah, nasi menu dan macam-macam lagi menu Arab yang lain. Destinasi ini sering menjadi lokasi syarikat dan organisasi berdekatan untuk menganjur aktiviti seperti seminar dan kursus. Penginapan yang cukup selesa dan ditambah suasana landscape resort yang cantik pasti menjadi satu destinasi yang cukup sesuai untuk mereka yang nak berbulan madu di Kemaman. Okey, kalau anda semua ini makan western, di Kemaman ada iaitu Krabby Western Hut. Okey, seperti yang ada maklum, makanan orang kenegerian Kemaman banyak yang berasaskan ikan seperti sata, otak-otak dan sebagainya. Sesiapa yang mempunyai alahan dengan ikan dan makanan laut, anda boleh makan malam di destinasi ini yang terkenal dengan menu western. Pelbagai menu makanan menarik boleh anda cuba seperti pasta, chicken chop, lamb chop dan banyak lagi. Paling penting, harga makan ini dekat kedai ini juga sangat sepoket rakyat dan bahagian makanan yang disediakan juga pasti membutuhkan dan berpuas hati. Sepoket tu mau je, tak mahal pun. Chicken chop bawah 10 dah dapat. Siap sedap, banyak. Itu saja yang terdapat di Kemaman. Sebenarnya banyak lagi, cuma saya nak tunjuk yang ini je. Okey, sebelum tu tulisan yang saya gunakan ini adalah Times New Roman. Dan gambar-gambar itu saya biasalah campur dan ambil di dalam internet. Itu saja daripada saya. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merancang untuk melancong ke ibu negeri Kedah, Alor, anda telah buat pilihan tepat. Bandar ini terletak di utara semenanjung Malaysia. Ini menyimpan pelbagai tempat menarik, keindahan dan keunikan tersendiri yang dapat mempesonakan sesiapa saja yang pergi ke tempat itu. Okey, ini saya akan ceritakan di daerah saya, tempat menarik di daerah saya iaitu Alor. Kini di Alor, mai singgah. Saya telah menggunakan jenis tulisan Agregated Tip Black saiz 32 warna oranye. Di mana ni jenis tulisan error saiz 11 warna light blue. Ini ialah sumber Google lah gambar ni. Okey, pertama saya ceritakan Menara Alor. Menara Alor ni dikatakan sebagai menara telekomunikasi kedua yang tertinggi di Malaysia. Sudah semestinya menara ni telah menjadi tarikan utama yang tidak patut mereka lepaskan. Kalau pergi Alor kena pergi menara ni, kita boleh naik atas semua tu. Seni binaannya dikatakan diinspirasikan daripada gelaran yang diberi kepada negeri Kedah sendiri iaitu negeri jelapang padi. Okey, yang kedua adalah Muzium Padi. Mana-mana saya menggunakan jenis tulisan yang mai singgah ni mata sebelah warna oranye dan error sebelah warna putih. Yang kedua adalah Muzium Padi. Muzium Padi ni Muzium Padi Alor hanyalah 8 km. Dia tidak jauh pada Menara Alor. Sekiranya datang pada musim menanam padi kawasan sekitar muzium ini kelihatan seperti pembadaian. Dia buat perhiasan warna hijau semua tu, bagi nampak yang sangat menjagakan pandangan mata. Antara yang menarik di muzium ini adalah pameran berkenaan sejarah penanam padi Kedah. Info berkaitan jenis-jenis padi yang berbeza, jenis-jenis padi berbeza, persawahan tradisional, peluang belajar untuk membanting padi dan banyak lagi pameran menarik. Selepas kita melawati muzium padi semua tu, selain itu marilah kita singgah ke Masjid Zahir. Selain daripada kita tahu tentang Masjid Abu Qori di Alor yang paling besar, Masjid Abu Qori, apa kata sekiranya kita singgah ke Masjid Zahir. Masjid ini makin bertambah bila mengetahui usianya yang sudah pun mencecah 100 tahun. Walaupun usia yang sudah lama, kalau kita pergi kita nampak masjid ni macam usia muda lagi, keadaan cantik. Sepertinya orang jaga Masjid Zahir ni buat balik semua bagi cantik walaupun usianya sudah mencecah 100 tahun. Masjid ni memiliki 5 buah kubah hitam sebagai simbol kepada rukun Islam. Masjid ni dikatakan antara masjid yang tercantik di dunia. Lepas tu yang keempat lah Gua Gunung Keriang. Okey, Gua Gunung Keriang ni bagi yang ingin memanjakan ataupun menyegarkan mata ataupun untuk kesihatan itu dengan keindahan alam menjadi inilah destinasi yang tidak rugi untuk melawati. Selain pendakian, juga boleh melawat gua-gua batu kapur yang ada di gunung ini, di mana di dalamnya terdapat pembentukan batuan kristal yang memujakan. Juga boleh mendaki sehingga ke puncak gunung, sebuah genjaran pemandangan hamparan sawah padi. Kita boleh mendaki sampai puncak gunung, lepas kita tengoklah bawah-bawah tu dengan sesawahan padi, kita boleh nampak semua sawah padi itu. Lepas tu yang kelima pula adalah Taman Jubli Mas. Taman Jubli Mas ni ialah di tengah-tengah taman ini terdapat kolam ikan di mana boleh berhenti seketika setelah berjoging. Taman Jubli Mas ni dikatakan kalau tepi pagi-pagi meriah sebab ramai datang jogging. Kadang-kadang lepas jogging tu memberi ikan-ikan yang ada di sini makanan. Selain jogging dan memberi ikan makan, aktiviti lain yang boleh anda
yang boleh lakukan di sini adalah seperti bermain layang-layang, bermain skateboard atau menunggang kuda. Okay, tu tamu juga ni bukan setakat pagi saja, petang tu boleh buat aktiviti lain lah. Aktiviti lain seperti dia tadi layang, skateboard atau menunggang kuda, ataupun boleh lepak-lepak ambil gambar. Di sini saja yang saya dapat tahu tempat yang saya pernah pergi lah. Daerah saya tempat menarik, daerah Ustaz. Oh, dah mula dah. Bahagian aku ya? Bentar. Okey, kita tengok pada slide bahagian saya ni. Kita mulakan dengan 4 rangkap pantun. Ada sebuah daerah di kaki banjaran, daerah Jelebu, Negeri Sembilan. Assalamualaikum saya ucapkan. Muhammad Idris Hakim akan meneruskan persembahan. Seperti yang tuan-puan lihat kan, majalah saya buat ni mudah-mudah saja. Hanya setakat tepek gambar, type sikit, lepas tu letak tulisan Jawi sikit supaya nampak lebih klasik, orang kata itu. Jadi semua bahagian majalah saya ini menggunakan perisian Microsoft PowerPoint saja. Dan gambar-gambar tu hanyalah diambil daripada Google Image je. Kalau nak keluar, nak pergi tangkap gambar sendiri, maklumlah PKP kan, macam mana nak keluar. Aku pun tersadai kat sini. Kita teruskan cerita pada sudut teknikalnya. Lembah beradat di Banjaran Titiwangsa. Itu gelaran bagi daerah Jelebu lah, tempat saya tinggal. Baiklah, saya menggunakan tulisan lembah beradat itu menggunakan bunch script condense bersaiz 20. Manakala di bawahnya adalah tulisan Jawi dengan perkataan ayat yang sama, tetapi menggunakan jenis tulisan kalibri saiz 24. Bagi daerah Jelebu Negeri Sembilan tu pula, saya menggunakan Palatino Linotype saiz 32 dengan tulisan Jawinya menggunakan Arial 28. Nama saya pula menggunakan tulisan kalibri saiz 18 dibolded kan. Dan seperti yang terkandung pada majalah ni juga, ada sedikit pengangan naik pada awal ayat tu adalah ringkasan bagi daerah, penerangan ringkas bagi daerah Jelebu. Kemudian saya akan, pada bahagian saya ini saya hanya menceritakan apa tempat menarik yang ada, apa aktiviti yang boleh dibuat dan sebagainya lah. Setiapnya pada main point, orang kata, akan saya typekan poin utamanya menggunakan kalibri saiz 24 dengan penerangan-penerangannya menggunakan tulisan Palatino Linotype saiz 12. Bagi tulisan Jawinya di sebelahnya main point itu, saya menggunakan Arial saiz 20. Itu pun masih kecil. Sedikit penerangan saya akan berikan mengenai daerah saya ni. Semua pasti akan tahu lagu Waris tu, iaitu Kojolobu. Kojolobu tuan padi 3 tangkai, kalau kono Kojolobu tak mati badan mengasai. Kulindam dulu jangan pernah dipotikai, tak tahu tanya dulu jangan ngomong menamandai. Yang mana ia menceritakan tentang daerah Jolobu, pasal adat semua bagai itu. Itulah dia. Lagu tu boleh katakan kono gak lah. Tempat menarik yang ada kat sini antaranya Museum Adat. Museum Adat ni senang lah. Sampai Pekan Jolobu tu boleh nampak ada bangunan tinggi situ, ada tengkolok besar tu, The Star Dendam Tak Sudah itu. Itulah dia Museum Adatnya. Setiap hari buka, masuk percuma. Nak masuk ulang alik setiap hari 5-6 kali je. Nak masuk tengok lagi ke, sekatilah. Apa staff museum tu mesti suka ya. Tapi dia tutup
hanya pada hari raya, dengan hari raya lah, hari Isnin kalau tak silap. Benda yang menarik kat Johor Bahru ni, korang semua boleh nampak seni bina setiap bangunan yang ada kat Pekan Kuala Kelawang ni ialah bumbung Minangkabau. Maknanya adat seni bina Melayu tu masih ada lagi lah kat apa ni, kat Johor Bahru ni. Maknanya sinonim lah orang kata Negeri Sembilan dengan seni bina Minangkabau tu tak berpisah tiada lah orang kata. Dalam pada adat dengan budayanya yang menarik ya, boleh dilihat di daerah Johor Bahru tu, kalian juga boleh singgah Jalan Tui dengan Latar Kijang. Situ kalau nak mana-mana sekeluarga, sedap sekali. Kemudian asas pun ada, jadi tak ada masalah lah. Air terjunnya pun jernih lah. Walaupun Dan ni pun tak pernah pergi, tapi duk tengok gambar kat Google Image ni semuanya jernih-jernih je, cantik-cantik je, sejuk pun tengok. Kalau rasa nak elak daripada sibukan bandar kat KL ke Seremban ke, singgah lah Johor Bahru ni. Antara paling dekat 30 km je dari Seremban tu. Caranya Titi Eco Farm ni lah, dia ada perkhidmatan homestay. Lepas tu boleh tengok apa cara hidup orang berkebun semua, organik ni, tak ada baja-baja dah. Lepas tu kalau masuk musim durian tu jangan cerita lah. Durian kat Johor Bahru memang murah. Dalam pada tu, kalau hampa semua suka bawa motor ride konvoi-konvoi ke, Bukit Tangga Kontemporer tu sesuai lah untuk bawa motor konvoi bagai. Sedap nak riding tengah hutan tu semua, jalan Bukit Tangga Kontemporer tu, nikmat. Tu singgah warung tepi jalan, kena sikit nasi lauk ke apa, gulai masak lemak ke kalau ada. Tapi sebabkan Dan ni tak bawa motor, tak kerti bawa motor, tak ada lesen ke, jadi tak tahulah macam mana nikmatnya berkonvoi dengan kawan ni. Duk kalau basikal pun kat Bukit Tangga Kontemporer pun sedap juga. Itulah, sekian saja daripada saya, Muhammad Idris Hakim, mengenai Johor Bahru ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Ada orang ke tu? Okey, nama saya Muhammad Badi'uz Zaman bin Muhammad Khairuddin daripada kelas DPHU 5F. Okey, saya ingin membentangkan majalah saya, iaitu Pelancongan ke Semenyih, di mana saya di bahagian tajuknya saya menggunakan Arial bersaiz 26 berwarna putih, manakala di bahagian penulis saya menggunakan Aileron regular bersaiz 11, dan bahagian isi punya pula saya menggunakan Aileron regular berwarna putih bersaiz 11, dan serta saya menyertakan gambar daripada sumber Google. Okey, jadi saya ingin menceritakan tentang sedikit sejarah tentang Semenyih ini. Semenyih ialah sebuah bandar di Selangor, iaitu di Malaysia. Kira-kira 8 km ke arah tenggara Kajang, di sepanjang jalan Kajang ke Seremban. Senang ceritalah, kiranya Semenyih ni bersepadan Negeri Sembilan. Bandar ini mempunyai nama yang sama dengan Sungai Semenyih, iaitu sungai utama yang mengalir berdekatan dengan Pekan Semenyih. Tidak wujud istilah Semenyih ini di dalam mana-mana kamus. Oleh itu, istilah Semenyih ini merupakan istilah yang dicipta oleh masyarakat tempatan sahaja dan berkaitan dengan sejarah masa lampau.
Menurut cerita lisan, istilah ini merupakan dialek orang Negeri Sembilan yang bermaksud sembunyi. Istilah ini berpunca dari perintah Engku Husin kepada pengikutnya supaya bersembunyi dari buruan pemerintah Negeri Sembilan. Mengikut sejarah, sebenarnya ini asalnya di bawah pemerintahan Negeri Sembilan dan Lukut di bawah pemerintahan Negeri Selangor. Semasa zaman Sultan Abdul Samad, Lukut diserahkan kepada Negeri Sembilan dan sebenarnya diserahkan kepada Negeri Selangor. Itu dia sedikit sejarah tentang Semenyih. Mesti anda tertanya-tanya apakah tempat istimewa dan menarik yang ada di sana. Oleh itu, saya memilih Eco Venture Resort and Recreation, yang mana di sana terdapat tempat rekreasi dan resort penginapan yang membolehkan anda melakukan pelbagai aktiviti menarik seperti berkayak, bermain futsal, flying fox, berenang, bermain pinball dan macam-macam lagi aktiviti sukan yang lasak. Selain itu, ianya sesuai untuk semua peringkat umur. Seterusnya, saya memilih Eco World Majestic dan Eco Forest, yang mana setibanya di Eco Majestic, anda akan terasa berada di luar negara seperti ala-ala kota London, Amsterdam, Shanghai, Paris, Jepun dan macam-macam lagi. Kerana landscape serta reka bentuk replika yang dihasilkan adalah sama seperti bangunan dan pemandangan di sana. Sebagai contoh, terdapat replika seakan-akan Eiffel Tower serta banyak lagi replika lain yang diutarakan di sini seolah-olah menjadikan seperti kita berada di luar negara. Sangat menarik, bukan? Setelah anda melakukan segala aktiviti-aktiviti yang lasak, anda pasti akan merasai kehausan serta kelaparan. Oleh itu, saya menyenaraikan tempat-tempat makan yang istimewa yang terdapat di sana. Saya memilih arah cendol sawit, yang mana di sana terdapat pelbagai jenis cendol seperti cendol pulut, cendol biasa, cendol jagung dan cendol special. Selain cendol, menu lain yang boleh anda cuba juga boleh anda dapat di sana seperti bihun sup, laksa utara, mi kari dan nasi kukus ayam berempah. Di sini juga saya sertakan alamat serta waktu operasi agar anda tidak terlepas untuk mengunjungi tempat ini. Seterusnya, saya menyenaraikan salah satu tempat lagi untuk dijadikan santapan anda, iaitu restoran Selera Ros. Di sana tersedianya makanan barat yang boleh anda cuba di sana, iaitu seperti chicken chop, lamb chop dan meatball with cheesy wedges. Lamb chop di sini juga disukai ramai, bukan sahaja kerana keenakan, malah saiz hidangannya juga besar, menyelerakan dan mengenyangkan. Selain makanan barat, boat noodle yang merupakan makanan Thai juga turut dihidang di sini. Bagi yang teringin untuk mencuba boat noodle sesedap di dunia Thailand, bolehlah anda cuba di sini. Sangat menarik, bukan? Anda boleh mempertimbangkan Semenyih ini sebagai tempat pelancongan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi bin A.D. Zulkarnain daripada kelas TPSU 5D. Tajuk yang saya buat adalah tempat menarik di Raub. Tetapi tempat menarik yang ada kat Raub tu saya tak fokuskan lah. Banyak-banyak tempat. Okey, contoh macam dekat Pulau Cekas, Latar Jarum, Latar Lembik, Bukit Fraser. Tapi saya hanya fokuskan satu tempat, dan pada satu tempat tu saya akan cari beberapa tempat yang menarik yang ada dekat satu tempat tu. Dan tempat yang saya pilih adalah Bukit Fraser. Jadi, pada tajuk saya ni nak menceritakan tentang Bukit Fraser. Bukit Fraser ni sebenarnya dia hampir sama seperti macam Cameron Highland dan Genting Highland. Tapi sayangnya, walaupun mereka ketiga-tiga ini adalah terdiri daripada kawasan peranginan, tetapi Bukit Fraser masih tak dapat gelaran Highland. Kalau tak, dia akan dipanggil sebagai Fraser Highland.
Sebab itulah dia nampak macam ditirilkan sikit lah. Okey, jadi Bukit Fraser ni dia terletak dalam 2 jam lebih je lah juga dalam daripada masa memandu daripada ibu kota Raub ke Bukit Fraser itu sendiri. Okey, jadi berikut adalah 6 senarai tempat yang wajib dikunjungi di Bukit Fraser. Okey, yang pertama adalah Menara Jam Bukit Fraser. Okey, kalau macam korang tahulah kan, kalau kita panjat gunung apa ke semua, dia akan ada satu tanda yang menunjukkan kita dah ada sampai kat puncak. Jadi samalah macam Bukit Fraser. Jadi dia ada Menara Jam Bukit Fraser dia. Menara Jam Bukit Fraser ni dia juga boleh jadi tempat korang nak ambil gambar dan jadi OOTD korang. Jadi korang boleh lah bergambar kan. Ada peluang ambil gambar, inilah dia salah satu masanya. Yang kedua adalah Restoran Strawberry Mimi. Untuk pengetahuan korang lah kan, sebenarnya Restoran Strawberry Mimi ni dia dah lama beroperasi dah. Dan dia dah banyak mengisi perut-perut yang lapar yang datang melawat ke Bukit Fraser ni. Korang jangan ingat hanya pelancong je yang datang makan dekat Restoran Strawberry Mimi ni, sebab penduduk tempatan yang ada dekat sana pun diorang menjadikan restoran ni sebagai tempat makan kegemaran diorang. Jadi kalau korang nak pergi, korang boleh pergi di direct kedai rumah kedai yang terletak di kawasan Kompleks Sukan. Jadi korang jangan ingat dekat Cameron Highland je yang ada strawberry ya. Dekat sini pun ada jugalah strawberry. Jadi tempat yang ketiga adalah Taman Rekreasi Bukit Fraser. Okey, seterusnya tarikan percuma yang ada dekat sini adalah dia ada sebuah taman awam dekat Pine Tree Road. Dekat taman ni dia dah disusun kemas lah dengan bunga-bunga yang ada macam-macam jenis bunga. Jadi kalau siapa-siapa yang jenis minat bunga tu, yang suka bergambar dekat sini juga, korang boleh ambil peluang kat sini untuk ambil gambar dan menjadikan sebagai satu kenangan lah untuk korang. Kat sini juga kan, kanak-kanak dia boleh juga main-main. Dia ada taman buaian kat situ, dia ada taman permainan, ada gelonsor apa-apa semua. Dan jadi ibu bapa jadi boleh lah kalau nak berehat, bagi anak-anak diorang main dulu dekat taman permainan tu. Nombor 4 adalah air terjun Jeriau. Korang jangan ingat sini adalah bukit, jadi dia tak ada air terjun. Dia ada juga air terjun tau. Jadi korang boleh lah bawa kawan-kawan korang ataupun anak beranak korang ataupun family korang untuk mandi dekat sini. Jadi dekat sini korang boleh mandi dengan kawan-kawan korang semua ke apa. Korang boleh mandi sambil menikmati suasana alam yang natural dekat sana. Jadi korang sambil-sambil mandi dengan air sungai yang sangat sejuk. Jadi memang sangat best lah untuk relax-relax. Nombor 5 adalah Allen's Water. Dekat sini adalah sebuah kolam kecil yang ditukar menjadi taman rekreasi. Jadi kita boleh menyewa bot berkayuh bersama orang yang kita sayang dan menikmati suasana kolam yang cantik. Nombor 6, The Paddock Fraser Hill. The Paddock ni kan, dia merupakan satu tempat yang dibuka dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada mereka yang hendak menjinakkan diri dengan aktiviti berkuda. Kuda yang digunakan di pusat ini merupakan kuda lumba yang sudah bersara. Jadi dengan adanya ladang ini, kuda-kuda tersebut diberikan peluang untuk meneruskan kehidupan mereka dengan aman. Jadi korang bolehlah belajar menunggang. Menunggang kuda ni kan salah satu sunnah Nabi. Akhirul kalam, sekian saja daripada saya. Jadi kalau korang yang mencari tempat yang menarik untuk melancong di Pahang, jadi korang bolehlah mulakan percutian korang ataupun pelancongan korang di Raub Pahang. Sekian daripada saya, Muhammad Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku lagi. Okey lah, kita teruskan pada cover belakangnya. Ada gambarnya, sekadar ambil saja daripada majalah tu tadi, beserta dengan 4 rakaat pantun di hujungnya, iaitu sorong papan tarik papan, buah keranji di dalam perahu,
keluar bandar, mari meriahkan, kerana di situ banyak benda akan kau tahu. Ianya menggunakan tulisan jenis Lucida kaligrafi bersaiz 20 bolded, dan ya itu sajalah. Itulah dia hujungnya dengan latar belakangnya sekadar corak papan yang diambil daripada PowerPoint saja. Diteruskan pula pada cabaran. Cabaran untuk membuat tugasan ini agak mencabar, tapi kami dah biasa. Antaranya adalah kurang komunikasi antara ahli kumpulan seperti biasa. Kerana PKPB ini kita sentiasa terpisah tetapi sentiasa dekat di hati. Lepas tu kemudian ada perbezaan pandangan dalam kalangan ahli kumpulan. Kesilapfahaman itu sentiasa berlaku dan manusia itu sentiasa melakukan kesilapan. Seterusnya, pengumpulan maklumat terhad. Kerana PKPB juga, kami sekumpulan dapat pergi ke balik kampung lah orang kata. Balik kampung masing-masing untuk mengumpul maklumat mengenai tempat-tempat yang kami ingin merekodkan ke dalam majalah kami. Serta pemilihan gambar rujukan juga terhad. Kami tak ada tangkap gambar juga sebabkan PKPB juga. Tak ada buat apalah. Yang akhir sekali adalah penggunaan aplikasi yang berbeza. Ada sebahagian daripada ahli kumpulan yang menggunakan periksaan Canva dan ada juga yang menggunakan periksaan PowerPoint. Akhir kata, sekadar semua cabaran itu kami tempuhinya dengan sukaria. Dan ialah mengenaikan lagi hubungan antara sesama kami ahli kumpulan juga. Jadi sebagai penutupnya, saya sebagai antara wakil ahli kumpulan akan mendendangkan 4 rangkap pantun lagi untuk yang terakhir. Ini dah. Habis sudah ini pembentangan, jangan khabar yang kami tak payung sebarangnya. Terima kasih aja kami ucapkan dari kumpulan Leni Duk Kena Bare. Habis sudah.